وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli Jabatan Kuasa Surau, yang berbahagia Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, pemimpin-pemimpin setempat, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala pujian dan kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diizinkan kita untuk berada di malam di ambang hari raya Aidil Adha, lusa raya lah kita, insya-Allah. Berkorban lah kita, bertalbiyah lah kita, ya, dan sebagainya. Seronok ya? Seronok ke tak? Seronok. Bila raya tu makan 4-5 ketil lemang, lepas tu dah ngantuk. Dah ngantuk merolok. Seronok ya? Seronok merolok ya? Itulah hari raya yang kita jadi amalan kita tahun-tahun. Setiap masa begitulah. Makan 3-4 pukul lemang, ngantuk, merolok. Itulah raya. Seronok-seronok je. Sebenarnya yang seronok betul hari raya ni, kata sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan hari raya yang sebenar bagi orang beriman ada 5. Yang pertama, kalau dia boleh hidup dalam satu hari tanpa melakukan dosa, itu hari raya lah tu. Siapa ada pernah hidup satu hari langsung tak ada dosa? Dosa besar tak ada, dosa kecil tak ada, dosa zahir tak ada, dosa batin tak ada, dosa tahu tak ada, dosa tak tahu tak ada, dosa sedar tak ada, dosa tak sedar tak ada, dosa sengaja tak ada, dosa tak sengaja tak ada. Kalau satu hari boleh dia melakukan tu, tak ada dosa langsung, maka itulah hari raya baginya. Nanti panjang cerita ni tau. Nah, tapi saya peringkatkan ya. Kalau nak cerita itu tengah 2 jam habis. Yang kedua, sama dah habis. Nak cerita banyak tu. Yang kedua, hari raya bagi orang yang beriman tu, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ni seorang sahabat. Dia kecil lagi dibawa maknya berhijrah ke Madinah. Budak berhijrah tu diserah hanya kepada Rasulullah sebagai khadam. Bukan hamba ya, khadam, pembantu. Sebab itu dia ni banyak merawikan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Anas bin Malik. Hari raya yang kedua bagi orang beriman ialah apabila dia keluar dari dunia ini beserta dengan iman yang sah, iman yang diterima oleh Allah Taala. Matinya beriman. Itu pendek kata, dia mati dalam keadaan beriman. Itu hari raya lah bagi dia. Tandanya akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah. Itu tanda orang beriman tu. Kerana itu janji Nabi SAW. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalam yang menyebut kalimah la ilaha illallah, dia dijamin masuk ke dalam syurga. Hendakkan akhir kalam menyebut la ilaha illallah, jangan sekali-kali cerita hal dunia ketika muazzin sedang melaungkan azan. Jangan bersembang hal dunia. Bila lagi benda dosa, apa nombor naik hari ni? Jangan tu. Hal lain pun tak boleh. Jangan bersembang-sembang. Dengarkan orang azan itu dan jawab azan yang sewajarnya ya. Itu yang kedua.
Yang ketiga hari raya bagi orang beriman itu ialah apabila dia berjaya melangkah kakinya melepasi titi siratal mustaqim. Bila lepas dari titi siratal mustaqim tu artinya dia dapat syurga tu. Itulah hari raya yang sebenar baginya. Bukan senang nak lepas ni. Besarnya lebih kecil dari rambut, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Panjangnya pula 15,000 tahun perjalanan, 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun mendatar, 5,000 tahun menurun. Agak-agak boleh lepas kalau dalam keadaan biasa. Kalau nak lepas, jangan miss satu waktu pun dalam hidup kita. 5 waktu sembahyang tu secara berjemaah. Berjemaah, kerana tempat yang dijadikan jemaah itulah akan menjadi tempat dia menjadi penitinya ataupun tonggangan dia untuk meniti siratal mustaqim. Tak kira lah di surau ke di masjid ke di markaz ke mana-mana lah, asalkan berjemaah. Paling common, paling kudi, paling koyok, dia berjemaah di rumah bersama isteri dan anak-anaknya. Itu yang ketiga. Raya tu. Yang keempat, apabila kakinya berjaya melangkah ke dalam syurga. Dah lepas titi siratul mustaqim tu syurga lah. Kerana titi sirat tu ialah satu jambatan yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Jalan nak ke syurga itu aja jalannya. Ada lagi satu jalan ikut bawah. Tak benar? Tak benar ke bawah? Neraka tak benar? Jadi jangan masuk neraka dari atas tu kan. Atas titi siratul mustaqim. Kalau berjaya syurga tu, 8 syurga menunggu dia. Yang pertama Firdaus, yang kedua Adnin, yang ketiga Ma'wa. Sebut betul-betul Ma'wa, jangan Ma'wa, tak betul. Ma'wa macam orang Kedah, macam orang Pulau Pinang. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Jannatul ma'wa nombor 3. Yang keempat Darussalam. Tadi tu imam pimpin kita minta Darussalam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu yang keempat, Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Naim. Yang keenam namanya Jannatul Jalal. Yang ketujuh namanya Jannatul Khuld, Khuld kekal. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar, Qaf Ra Alif Ra. Itu 8 syurga menunggu bagi orang yang berjaya melepasi titi siratal mustaqim. Itu raya nombor 4. Last sekali, hari raya bagi orang beriman tu ialah apabila mata kepalanya berjaya melihat wajah Tuhan. Dapat menengok Tuhan mana rupanya dengan mata kepala. Sekarang ni kita nampak Allah dengan mata hati je, tahu je. Tapi mana rupa wallahu alam. Kita hanya belajar sifat-sifat dia je. Tapi mana rupanya? Esok masuk syurga. Kalau masuk syurga dapat melihat wajah Allah. Berseri-seri wajahnya. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata Allah dalam surah Al-Qiyamah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka dapat menelik. Bukan tengok aja, telik betul. Tengok betul. Itu dia 5 hari raya sebenarnya. Yang lain tu hanya superficial. Tahu superficial tu sebut je mengatakan seronok. Padahal apa seronoknya? Tengah ramai rumah seronok lah. Anak balik, cucu balik, menantu balik, riuh honda rumah tu seronok lah tu. Balik aja dia mah, boleh tinggal opah dengan tok je. Seronok-seronok kan? Opah di anjung, tok di dapur. Atau tok di anjung, opah di dapur. Tok ngangguk pada opah, opah ngangguk pada tok. Seronok kan? Seronok kan? Itulah raya yang kita sambut setiap tahun tu. Tapi kalau ada yang 5 tadi, itu yang sebenar hari raya bagi orang yang beriman. Alright, untuk petang ni, malam ni, kita sambung pembacaan kita dalam kitab yang bernama Hadis 40, Matan Arba'in. Siapa ada kitab, buka muka surat 64. Kita masih membicarakan perkara hadis yang pertama, ya? Innamal a'malu binniyat dan seterusnya sampai habis hadis ya. Kita baca itu. Untuk malam ni kita sambung lagi, iaitu sebab-sebab merosakkan amal.
Amal kita ni boleh rosak. Kata rosak tu tak dapat pahala, malahan dapat dosa. Patut beramal dapat pahala, tapi dapat dosa. Apa dia benda yang boleh merosakkan amal kita? Kita baca senang, Di antara sebab-sebab yang merosakkan amal seseorang ialah perasaan kehairanan. Itu tulisnya kejiranan, tak betul tu. Kehairanan, heran. Dan kekaguman. Itu apa? Kekauman, salah tu. Kekaguman, kagum. Kagum dengan ibadah dia. Dia merasa diri dia tu hebat. Heran diri, itu namanya heran diri. Dalam bahasa tasawufnya ujub. Ujub tu boleh merosakkan ibadah dia. Ujub tu dia seorang je, dia tak ada banding dengan orang lain. Itu ujub tu. Hukumnya haram lagi berdosa besar. Tak benar. Dia merasakan diri dia terror. Handai aku ni, ujub tu. Cantik aku ni, orang belakang tu. Cantik aku ni, ujub tu. Kaya aku ni, kata orang depan pula, banyak harta. Kaya aku ni, ujub tu. Rajin aku ni, ujub tu. Terror aku ni, ujub tu. Saya ngajar ni, pandai aku ni yang paling pandai dalam perak ni. Itu ujub tu. Hukumnya haram, batal segala amalannya, tak dapat pahala, malahan dapat dosa. Artinya kekaguman dengan amalnya, dan perasaan kesombongan dengan melakukannya. Dia rasa sombong melakukannya. Contoh imam tadi dah, handai aku jadi imam. Itu ujub tu, Kalau ada rasa itu nanti. Handai aku ni, orang lain bukan boleh baca menjaga pun katanya. Itu ujub. Tapi kalau dia banding orang lain, itu tak ada namanya ujub. Kalau dibandingkan dengan orang lain, itu namanya takabur. Ini dia seorang-seorang diri je. Merasakan diri dia terror, merasakan diri dia sempurna, merasakan diri dia bagus, merasakan diri dia cantik, merasakan diri dia kaya, merasakan diri dia kuat, merasakan diri dia rajin dan sebagainya. Itu namanya ujub. Ujub tu heran diri. Atau perkataan rekasnya SS. Apa SS? Syok sendiri. Itu ujubnya. Jangan ujub. Berdosa besar. Perasaan ini merosakkan serta memusnahkan keikhlasan. Bila ujub tak ada ikhlas lagi dah. Tak ada lagi namanya ikhlas. Kita nak buat apa saja beliau ikhlas. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullah. Sambung. Mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan melainkan mengerjakan ibadah kepada Allah dengan secara ikhlas dan semata-mata kerana agama. Jangan kerana lain. Kerana Allah. Ikhlas baru dapat pahala. Itu di antara sifat yang perlu ada pada kita. Wajib ada pada kita ikhlas. Mayang biar ikhlas, puasa biar ikhlas, ngajar biar ikhlas, belajar biar ikhlas, sedekah biar ikhlas, derma biar ikhlas, zakat biar ikhlas, naik haji biar ikhlas, semata-mata kerana Allah. Itu sebab apa saja amal dia ada niatkan. Sahaja aku buat ini kerana Allah. Nak semua kerana Allah tu penting, Itu ikhlas. Nak ikhlas. Kalau tidak muslim amal tu. Walau bagaimana elok pun dan sempurna pada zahirnya. Zahir nampak cantik. Dia baca Quran cantik benar, dengan lagu yang sedap. Tapi dia dalam hati dia, aku seorang yang ada berlagu, orang lain akan siap berlagu. Haji Ibrahim tak erti nak berlagu ni. Memang tak erti pun. Dia tak erti tak apa. Bab lagu ni Haji Ibrahim memang tak erti langsung. Bukan macam orang asli. Orang asli kalau bab lagu ni ada. Sebab kalau pergi ngajar orang asli, bab azan dia macam cepat dapat. Kalau azan dia lagu pandai. Tapi kalau ngambil uduk haram dapat. Lepas basuh muka, basuh kaki pandai. Saya dah biasa dengan apa ni, berdakwah orang asli ni. Tapi kalau jenis ni nasyid, jenis berlagu, jenis azan, selawat, Tuhan dia. Okey. Walaupun cantik pada zahirnya, tak dapat pahala di sisi Allah SWT. Selain perasaan tersebut, ada lagi perasaan yang membahayakan, yang menjahannamkan amal itu, iaitu perasaan riya. Riya ni lagi dahsyat daripada ujub. Riya ni erti buat atau tinggalkan sesuatu ibadah bukan kerana Allah, kerana lain daripada Allah Taala. Itu riya namanya.
Dia semayang bukan kerana Allah, nak nunjuk-nunjuk umpamanya. Ya, sekarang kalau tak semayang, kata dia aku malas pula. Dia takutkan riak, maka riak namanya. Takutkan riak, riak namanya. Riak memang riak kan. Tapi kalau dia tak buat satu ibadah tu kerana takutkan riak, riak namanya. Contoh dia tak pakai sorban. Kenapa dia tak pakai sorban? Kata dia aku Pak Haji pula, aku alim orang pula tu. Dia takutkan jadi riak. Maka dia kata dia aku riak, riak tu. Tak buat pun riak, buat pun riak. Jadi mana baik? Mana baik? Buat ke tak buat? Buatlah, walaupun mula-mula tu riak. Macam orang baru mula-mula pakai sorban, tangan nak ke kepala je. Dia sorban begini. Paling situ je. Riak itu terasa-rasa je tak? Tanya orang pakai sorban, dia ke tak? Terasa-rasa tak dari kepala tu? Macam pakai tudung, mula-mula first time pakai tudung, betul? Tangan nak kata je. Itu mula-mula dia. Tapi lama-lama dah tak terasa. Lama-lama dah biasa aja. Kemana pergi, tak tinggal sorban. Kemana pergi, tak tinggal tudung. Lama-lama dah jadi ikhlas. Dah lama-lama buat, dia makin lama makin ikhlas, makin lama makin ikhlas, makin lama makin ikhlas. Kalau dah, riak namanya. Riak tu buat atau tinggalkan mana-mana jenis ibadah bukan kerana Allah. Macam saya ngajar ni bukan kerana Allah. Kerana lain. Ngajar orang jelin je. Mana Ajamin tak datang ni? Ngapa hendak Ajamin? Ngapa hendak Ajamin? Nak ke envelope. Lepaslah ke malam ni. Dapat apa? Dapat envelope aja lah. Kerana bukan kerana Allah. Pahala tak dapat apa, malahan dosa. Riak ini tuan-tuan dan puan-puan disifatkan oleh Rasulullah SAW sebagai syirik yang kecil. Syirkul asghar. Sekarang apa? Syirik kecil apa? Syirkul asghar. Syirik yang kecil. Kata Nabi, aku yang aku takut lebih daripada aku takutkan Dajjal ialah untuk kamu dia, bukan dia takut dia takut untuk kita. Ialah syirik kecil. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab baginda ialah riak. Nanti kita akan baca insya-Allah. Ni riaknya. Dia menjadi syirik kecil. Syirik ni semua kafir. Tapi syirik kecil tak ada kafir. Syirik kecil ni dia bukan kafir, tapi dia berdosa besar. Nak kata nak? Dia berdosa besar. Nak kata nak? Tak kafir. Dia bukan kafir. Akhirnya lah-lahnya dia keluar dari neraka, dapat masuk syurga. Itu benar. Tak nak? Lahnya masuk syurga dia tak nak. Kenapa tak nak? Kerana kita tak lalu nahu api neraka. Itu dia ya. Nanti kita baca insya-Allah. Selain perasaan tersebut, ada lagi perasaan yang membahayakan, yang menjahannamkan amal, iaitu perasaan riak. Sayyidina Umar pernah berkata kepada Muaz bin Jabal yang diutus kepada sebagai gubernur Yaman. Namanya Muaz bin Jabal. Haji pun Muaz, bukan dot tu sebenarnya apa? Za ya, Muaz bin Jabal. Yang sedang menangis. Muaz bin Jabal tengah menangis, tengah marau. Sahabat pun heran, apa menangis Muaz ni? Dia tanya dia, kenapa kamu menangis wahai Muaz? Jawabnya, kerana ada hadis yang aku telah dengar dari Rasulullah. Apa jawab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahawa basirur riya'i syirk. Artinya sedikit saja riak itu adalah syirik. Sikit aja riak itu sikit syirik katanya. Haris Al-Muhasabi berkata bahawa ikhlas itu ialah engkau maksudkan taat kepada Allah dan engkau tidak memerlukan kepada yang lainnya. Tindakan Allah saja, tak perlu yang lain. Tak ada pangkat, tak ada pujian, tak ada envelope, tak ada apa-apa. Hanya hendakkan Allah saja. Tak ada yang lain. Riak itu katanya ada dua macam. Pertama, engkau maksudkan taat kepada manusia, dan kedua, engkau memaksudkan kepada manusia dan juga kepada Allah. Itu riak itu. Dengan manusia pun taat, dengan Allah pun taat juga. Kita patut nak taat kepada siapa? Kepada Allah saja. Manusia tak kira. Kedua-duanya adalah memusnahkan amal ya. Kalau dia taat kepada manusia saja atau taat kepada manusia dan Allah, semua memusnahkan amal. Kalau tak nak musnah, hanya taat kepada Allah Ta'ala saja.
Ya, itu Allah dalam Quran tadi apa? Yang saya baca tadi dalam surah apa tu? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah ya. Tahu Al-Bayyinah? Kalau baca lam yakunin tahu semua. Al-Bayyinah nak kepala dulu. Cari apa nama Al-Bayyinah ya. Tapi kalau sebab lam yakunin tahu lah ya. Ini orang itu dia. Abu Lais Al-Samarqandi. Ini perawi banyak yang kita dapat kata-kata dia ataupun perawian dia ni banyak terdapat dalam kitab yang bernama Tanbihul Ghafilin. Abu Lais As-Samarqandi. Dia dulu di Samarkand. Samarkand Jordan. Kawasan-kawasan Eropah Timur seperti Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan itu Samarkand ya. Al-Samarqandi, negara-negara Eropah Timur. Macam Imam Bukhari tu dia berasal dari Bukhara. Bukhara tu satu bandar di mana? Di Uzbekistan. Itu Bukhara namanya. Lalu dia memanggil dia Imam Bukhari kerana dia berasal dari Bukhara. Ini Abu Lazim itu dia asal dari Samarkand. Samarkand ni negara-negara yang ada tantan ujung tu. Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan yang ada tantan tu lah, Gohidkustan. Itu Samarkand ya. Seorang ulama fiqh itu fiqh lah ya. Dan tasawuf, fiqh pun dia, tasawuf pun dia. Wafat tahun 373 Hijrah. Berpendapat bahawa apa yang dikerjakan kerana Allah adalah diterima. Kalau buat kerana Allah diterima sebagai ibadah. Dan apa yang dikerjakan kerana manusia akan ditolak. Kalau kerana manusia ditolak. Nak nunjuk pada orang. Ya, contohnya lah saya dijemput jadi imam di surah Al-Amin ni. Saya pun terimalah, pergilah ke depan. Belum ke depan saya tengok belakang tu ada mufti, ada wakil rakyat, ada menteri besar, ada menteri agama. Semua orang besar belakang tu. Mula-mula cadang nak baca inna a'tainakal kautsar je. Bila tengok belakang tu, ini kalau baca ni tak standard lah. Terus baca surah Yasin dari mula sampai habis. Macam riak lah tu. Supaya dipuji, supaya disanjung, supaya dapat apa? Dapat pujian lah dari manusia. Itu riak ni ya. Itu syirik kecil tu. Bukan kerana Allah, kerana manusia. Ini dia hadis yang kita baca insya-Allah banyak ya. Ditolak ya. Amal yang dicampuri riak bukanlah amal bersih. Malah itulah amal yang menipukan diri, dia nipu diri sendiri, yang mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan riak sejenis syirik yang paling halus sebagaimana sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fas'ala anhu faqala riya. Berkata mereka, apa itu riya? Apa itu faqal, apa dia? Fas'alu anhu, ditanya kepadanya oleh sahabat. Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Itu ada di sini, ada dalam tempat lain ya. Yang dikatakan syirik kecil itu apa? Baginda jawab, faqala ar-riya'u. Kata baginda ialah riya. Riya itu syirik kecil. Dia tak kafir, tapi berdosa besar. Nak ke tanah. Ada 3 dosa yang besar yang mesti kita hindarkan diri kita ni. Yang pertama ujub tadi, yang dah baca tadi. Yang kedua kejam ni riak. Yang ketiga apa? Takabur. Yang 3 ni ya. Kalau kita dengan cerita sahur, mesti jumpa dengan tiga sifat ni ya. Yang amat aku takuti atas kamu. Yang Rasulullah takut tu untuk kita, bukan dia. Dia memang tak ada sifat itu. Kerana dia orang yang paling bertakwa. Dia dah ngabar, dia siar dari diri sendiri. Akulah orang yang paling bertakut kepada Allah Ta'ala. Yang paling bertakwa akulah dia. Itu kan cakap besar tu. Bukan menjadi diri tau. Dia terpaksa cakap demikian. Kalau dia tak cakap demikian, kita tak tahu pun.
Dia bila dia mengatakan dia tu Rasulullah, itu macam cakap besar tu. Tak boleh. Aku ni inni Rasulullah ilakum. Contohnya aku ni adalah Rasulullah bagi kamu. Macam cakap besar tu. Tapi sebenarnya itu bukan cakap besar. Dia terpaksa cakap demikian. Kalau dia tak khabar, mana kita tahu dia jadi Rasul? Jadi dia kena khabar. Supaya kita sedar, dia ni Rasul. Dia ni orang bertakwa. Dia ni tak ada munjuk. Dia ni tak ada riak. Dia ni tak ada takabur dan sebagainya. Dia kena cakap apa itu punya. Yang amat aku takut atas kamu ialah syirik yang paling kecil, yang halus. Ditanya sahabat apa itu syirik kecil ya Rasulullah, jawab baginda ialah ar-riya'u. Qila ar-riya'u. Berkata mereka, apa itu syirik kecil? Qala, berkata Nabi, ialah ar-riya'u, iaitu riya'. Riya' rawahul Ahmad, artinya yang meriwayatkan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Kemudian ditanya mengenainya, lalu ia berkata riya'. Riya' adalah syirik kecil. Syirik ni kapio. Dia ada 3 jenis syirik. Yang pertama syirik jali. Seperti apa? Syirik yang nyata. Macam orang Hindu nyembah berhala, orang Hindu nyembah lembu, orang Jepun nyembah matahari. Itu syirik jali namanya. Jim, alif, lam, ya. Yang kedua namanya syirik khafi. Syirik khafi. Kha, fa, ya. Syirik yang tersembunyi. Yang ini kita tak sedar. Orang yang melaku cuma tak sedar. Kita pun kadang-kadang tak sedar. Kecuali kalau kita ada ilmu mengenainya. Kita tahu apa macam mana boleh menjadikan syirik khafi itu. Iaitu secara tersembunyi dia menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa-siapa saja menyamakan agama Allah dengan agama lain, syirik juga, syirik khafi namanya. Tuan-tuan yang pangkat besar, jadi director ke, jadi pengarah ke, jadi apa ke, macam Hafiz esok dia jadi pengarah apa-apa esok. Mana tahu kan, lulus esok dia dapat degree apa, master ke, dapat PhD ke, dia pun merasmikan satu majlis. Ini bukan betul ni, andaian aja. Dia pun merasmikan satu majlis. Depan dia tu ada orang Kristian, ada orang Buddha, ada orang Islam, ada orang Komunis, ada orang tak percaya langsung dengan Tuhan. Dia nak ambil hati semua orang. Semua dia kata apa? Semua agama adalah baik. Syirik, tahu? Semua agama adalah baik. Itu syirik tu tau. Kenapa? Kerana menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan Christianity. Itu syirik kan? Menyamakannya. Sedangkan Allah dah istilah apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah hanyalah Islam. Yang lain tu tak sama dengan Islam. Hinduism tak sama dengan Islam, Buddhism tak sama dengan Islam, Christianity tak sama dengan Islam. Semua agama-agama yang lain itu syirik dengan Allah. Hindu banyak mana Tuhannya. Marah orang Hindu keliling gitu kan, banyak Tuhan. Buddha pun banyak Tuhannya. Matahari Tuhan, gambar Tuhan, tahu gambar macam-macamnya. Kristian pun syirik juga. Dia mengatakan Allah tu Tuhan, Maryam bini Allah, Tuhan juga. Isa anak Allah, Tuhan juga. Jadi ada 3 Tuhan dia. Itu yang dia percaya kepada Trinity tu. Trinity tu 3 into 1, 1 into 3. Sebenarnya dia minta arti berarti tu. Jadi yang tak mensyirikkan Allah hanya Islam saja. Islam yang mengesakan Allah. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada wa'ad, esa pada nama. Esa saja. Itu yang kita baca apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan. Tiada Tuhan yang lain melainkan Dia yang berdiri dengan sendirinya, dan Dia yang hidup, dan Dia berdiri dengan sendirinya. Kita mengesakan Allah. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Dia. Dia aja Allah, lain bukan Allah. Dia lain tu bukan Tuhan. Allah saja Tuhan. Pokok bukan Tuhan, lembu bukan Tuhan, naga bukan Tuhan, rimau bukan Tuhan, gajah bukan Tuhan, matahari bukan Tuhan, pokok besar bukan Tuhan. Yang Tuhan hanya Allah saja. Itu yang tak mensyirikkan agama hanya Islam saja, ya, yang tak mensyirikkan Allah. Kemudian ditanya mengenai ini, lalu ia berkata ialah riya'.
Riya itu biasa ada pada amal, iaitu amal yang dikerjakan untuk diperlihatkan kepada orang. Kalau orang ramai punya lah selawat punya lah lama, doa je lama naik demo lah anunya. Kalau orang tengah ramai, kalau seorang doa tak payah, lepas salam cuy, lepas cah, lepas salam tu. Kalau tengah ramai tu orang ya. Itu riak tu. Kalau biasa dia orang itu tak apa, itu tak ada riak namanya. Ini kalau tengah seorang-seorang dia sembahyang macam tu belatuk Allah salam kalau dia orang ramai tengah ini tengah penuh dalam surau ni, sujudnya pun yang amat lama. Orang ingat dah mati rupanya dia sujud, dia sembahyang. Itu riak tu kan. Ya ada tak orang apa itu? Ada. Siapa apa tu? Haji Ibrahim lah ya. Kalau tengah orang ramai tu punya lama sujudnya. Tengah ngajar ni boleh riak tak? Boleh ada riak tak tengah ngajar ni? Ada. Saya akan gunakan perkataan-perkataan yang bombastik yang semua orang tak tahu. Menggunakan perkataan manifestasi. Lagi apa? Paradigma, anjakan paradigma. Lagi apa? Lagi? Organisasi. Lagi? Apa lagi? Organisasi, manifestasi, organisasi, positivity. Macam-macam ya, betul. Biar orang tenangin tengok handai Haji Ibrahim tu, dia punya vocabulary tinggi benar. Padahal dia pun tak tahu. Dia cakap pun tak tahu dia. Itu riak tu ya. Kalau nama dia macam nganga tu, balik sampai ke kampung, dia ngabuk orang tu. Tadi kata mikir teman ngajar di surau Al-Amin punyalah ramai orang tahu. Ngabur pada orang kampung. Katanya. Pada ini berapa orang? Berapa orang? Baru 10 orang. Itu riak tu ya. Riak itu biasa pada amal, iaitu amal yang dikerjakan untuk diperlihatkan kepada orang. Dan ada pula pada meninggalkan amal, itu pun riak juga. Tak ada beramal, riak tu. Contohnya dia masuk, dia seorang last masuk dalam apa ni, dalam majlis ni, belum lagi ada apa-apa, dia pun tengok orang tengah ramai. Kalau aku semayang, kata aku warak benar, kata aku nunjuk-nunjuk pula, kata aku riak pula. Langsung tak semayang, duduk balik. Padahal dia nak semayang sunat jalanan, duduk balik. Ini tak adalah surau ni, kalau masjid umpamanya orang tengah ramai, langsung tak semayang tahiyatul masjid. Kenapa? Takut jadi dituduh orang sebagai riak. Dituduh orang riak, takutkan riak tu, riak lah namanya, tahu? Dia takut dituduh sebagai riak, dia riak tu. Riak tu berdosa besar ya. Esok Tuhan suruh dia cari orang yang ditunjukkannya amalan dia dulu. Cari kamu siapa kamu tunjukkan amalan kamu, minta pahala dari dia. Apa nak baginya? Orang yang kita tunjukkan tu, wakil rakyat ke, mufti ke, lagi apa, menteri agama ke, liro ke, apa nak baginya dia pun teruk. Jadi kita nak biar semata-mata kerana Allah. Yang boleh memberi pahala hanya Allah Ta'ala saja, lain tak boleh. Itu riak ya. Dan ada pula meninggalkan amal, iaitu amal yang tidak dikerjakan kerana apa? Kerana orang. Dia takut buat tu kerana dia kata orang takut riak. Jadi beramal atau tidak adalah kerana orang lain. Dia beramal kerana orang lain, tak beramal pun kerana orang lain. Itu riak tu. Dalam hal ini Fadil bin Iyad, seorang ulama Ibnu Tasawuf yang wafat pada tahun 187 Hijrah, asal dari Kufah. Kufah itu negara Arab ya. Dan menetap di Mekah. Kufah ni belah utara Arab. Telah berkata secara terus terang bahawa tarkul amali min ajlin nasi riya'u wal amalu min ajlin nasu syirk wal ikhlasu an yu'afika Allahu minhuma. Artinya meninggalkan amal kerana manusia adalah riya. Beramal kerana manusia adalah syirik. Beramal kerana manusia syirik. Syirik. Riya itu yang syirik kecil ya, jenis syirik. Syirik kecil.
Ikhlas itu ialah Allah menyelamatkan kau dari keduanya. Kalau ikhlas, tak ada riak, tak ada syirik. Jadi ikhlas teman-teman kerana Allah ya. Kalau ada syirik, syirik itu tentang tiga ya. Yang pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi, yang ketiga syirik kecil. Ada juga ulama mengatakan syirik tak ada 4. Tambah lagi satu. Yang kata syirik harus. Ditentang oleh ulama yang lain pula. Mana ada syirik harus? Syirik mesti berdosa punya. Tapi ulama ni katakan syirik itu ada yang harus, iaitu dia buat ibadah kerana nakkan syurga, nakkan pahala. Dia dan kerana takutkan neraka. Itu syirik itu. Syirik yang harus, tak berdosa, tapi mutu amalannya macam tadika. Macam budak tadika lah. Dapat upah baru nak kerja. Macam cucu kita lah. Bila kita janjikan RM1 sehari boleh nak puasa Ramadan. Kalau tak janji dia tak puasa pun ya. Itu standard tadika. Jadi kita buat biot. Syurga dan neraka itu Allah yang miliknya. Terpulang kepada Allah nak bagi syurga atau nak bagi neraka. Tapi ada panduan. Nakkan syurga ini panduannya. Mesti ikhlas teman-teman kerana Allah. Tak nak neraka ini dia panduannya. Mesti juga ikhlas teman-teman kerana Allah. Itu dia. Buat teman-teman kerana Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau tidak, dia boleh jadi syirik. Syirik itu ada syirik yang besar, iaitu syirik jali. Ada syirik yang besar kapio juga, namanya syirik khafi. Yang ketiga ada syirik yang kecil, iaitu syirik riak. Riak itu syirik kecil, berdosa. Walaupun dia syirik kecil tak kapio, tapi dia berdosa. Ini tadi syirik yang harus. Ini yang dipertikaikan oleh setengah ulama ya. Bagaimanapun jelaslah bahawa amal yang dikerjakan dengan riak itu amal yang dilakukan campuran antara Allah dan riak itu antara Allah dan kepentingan dunia. Kerana Allah pembuat, kerana dunia pembuat ya. Kerana kepentingan dunia. Adalah amal yang bersifat sekutu, menyekutukan Allah dengan satu. Nakkan dunia benda, nak Allah benda. Itu menyekutukan Allah tu ya. Dan kepentingan dunia adalah amal yang bersifat sekutu. Sedangkan Allah tidak mahu menerima amal seperti itu. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis Qudsi, di mana Allah telah berfirman, Ana aghna syurakai ani syirk man amila amalan asyraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Riwayat Muslim. Yang riwayat itu Muslim ya. Aku terkaya, aku tak perlu apa-apa. Itu namanya kaya. Orang yang paling kaya ialah orang yang paling sikit keperluan. Bukan orang banyak harta. Orang banyak harta itu kadang-kadang dia miskin, ya tak? Orang yang rasuah tu, orang banyak gaji ke orang tak ada duit. Yang selalu rasuah dalam dunia ni, orang kaya ke orang apa kerana? Orang kaya. Sudah jadi presiden lalu rasuah. Sudah jadi gubernur lalu rasuah. Ya? Sudah jadi menteri jadi rasuah. Kerana dia kaya, gaji dah ratus-ratus ribu, dah kaya-kaya. Tapi rasuah juga. Ya. Bukan orang yang rasuah tu orang gaji tak ada, apa tak ada, orang apa kerana? Bukan, orang kaya-kaya. Itu dah. Itu bukan kaya tu. Dia hanya banyak harta saja. Kaya tak kaya. Jadi yang paling kaya ialah yang tak perlu kepada apa-apa. Siapa yang tak perlu kepada apa-apa? Allah. Allah tak perlu apa-apa. Tak perlu kepada harta, tak perlu kepada pujian, tak perlu kepada apa, tak perlu kepada makan, tak perlu kepada minum, tak perlu kepada nyawa untuk hidup, tak perlu kepada telinga untuk mendengar. Dia paling kaya. Dia tidak memerlukan apa-apa, tapi semua yang lain memerlukan dia. Itu orang kaya ya. Jadi aku terkaya segala sekutu daripada sekutu. Lain tu aku lebih kaya dari mereka. Kamu bandingkan dengan siapa-siapa, aku lebih kaya dari mereka ya. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang ia sekutu bersertaku padanya akan yang lain daripada aku tinggalkan dia berserta dengan sekutunya itu. Esok di akhirat aku tinggalkan dia dengan sekutu kamu. Kamu cari sekutu kamu, minta pahala dari dia. Apa nak baginya? Apa nak baginya? Dia pun teruk. Dia pun minta belas kasihan dari Allah SWT.
Dan ini kita minta pahala dia. Tolong bagi aku pahala tu. Aku buat dulu kerana kamu ni. Apa nak bagi? Aku mana boleh nak bagi pahala ni? Yang boleh bagi pahala hanya Allah. Siapa nyuruh kamu buat kerana aku kan suruh pun. Kamu je. Amal yang disekutukan tidaklah benar-benar merupakan amal yang ikhlas. Memang tak ikhlas pun ya. Kerana orang yang mengerjakannya masih mengharapkan satu faedah yang berasing-asingan selain daripada Allah. Dia nak faedah lain daripada Allah. Faedah manusia, faedah kedudukan, faedah pangkat dan sebagainya, faedah keuangan dan sebagainya. Dia bukan nakkan Allah. Di samping nakkan Allah, dia nakkan faedah dunia ni. Berasing-asingan selain daripada Allah, maka amalnya menjadi sia-sia, tidak diterima Allah sebagaimana yang difahamkan dari hadis tersebut. Imam Ghazali berkata, dia wafat pada tahun 505 Hijrah. Dalam ulasannya mengenai perkara sekutu tadi apa? Bahawa sekutu pada amal yang menghilangkan pahala ialah sekutu dengan perasaan riak. Riak tu tak ada dapat pahala. Adapun sekutu dengan yang lainnya tidaklah menghilangkan pahala sama sekali. Kalau dengan dunia tak ada pahala langsung. Kalau bukan dengan dunia, tak ada hilang pahala. Hal ini samalah seperti urusan haji yang dikerjakan dengan maksud berniaga, dan dengan urusan perang yang dimaksudkan untuk mempertahankan agama di samping mendapat rampasan harta benda. Itu bukan riak tu. Itu dibenarkan. Tapi kalau semata-mata untuk harta rampasan, itu riak. Tapi kalau campur, itu belum lagi. Tak apa ya. Tak hilang pahala. Orang yang mengerjakan haji dengan maksud yang tersebut akan mendapat pahala menurut kadar niatnya. Macam ni mesti haji ni. Dia kerana dapat apa? Kerana dia kerana Allah juga dapat kerana Allah, tapi ada juga kerana nak menjaga umpamanya sementara dia pergi ke Mekah. Itu dia menjaga lah. Ambil kesempatan. Tak apa, tak salah. Bukan benda haram dia buatnya. Tapi kalau mencuri, itu haram lah. Ini benda yang tak haram. Dia menjaga umpamanya. Sementara aku ada di Mekah, ambil aku menjaga. Boleh tak? Boleh ya? Tak salah. Tapi kalau dia pergi semata-mata kerana nak menjaga, itu memang salah lah. Semata-mata kerana nak menjaga, semata-mata kerana nak dapat sorban, itu salah lah. Memang lah. Semata-mata dapat title Pak Haji, salah lah. Semata-mata itu salah. Tapi kalau campur tak apa. Dia pergi tu, balik aja orang panggil Pak Haji lah. Bukan lagi Pak Haji, Tuan Haji dulu tu. Ya tak? Tuan Haji. Macam saya dulu tak ada orang panggil Tuan dulu, sekarang orang panggil Tuan saja. Tuan Haji Ibrahim Tak apa, itu bukan kita kerana suatu perkara kerana itu, kita buat tu kerana Allah. Tapi kebetulan kita buat itu dapat title lebih Tuan. Terimalah tu. Itu tak ada salah ya. Orang yang mengerjakan haji dengan maksud yang tersebut akan mendapat pahala menurut kadar niatnya. Manakala orang yang berperang itu pula akan mendapatkan pahalanya walaupun berkurangan dari yang sepatutnya. Pahala dapat, tapi kurang sikit lah. Kerana dia dengan perang tu, menang perang, mengalahkan musuh Allah. Di samping itu, kalau ada harta rampasan, dia ambil. Jadi ada campur ya. Harta rampasan pun dia ambil, berjuang di jalan Allah pun dia buat. Itu tak apa. Bukan tak apa, artinya korang dah pahalanya, tapi dapat pahala. Ada lah pahala, tak ada sia-sia ya. Tapi kalau semata-mata kalau hendak harta rampasan, itu riak ya, tak dapat pahala apa-apa. Dalam pada itu beliau menegaskan pula bahawa bagi menentukan berpahala atau tidak satu amal yang disekutukan itu, hendaklah diperhatikan kepada sebab-sebab yang menggerakkan amal itu. Iaitu manakah di antara sebab-sebab itu yang lebih kuat? Adakah sebab agama atau sebab dunia atau sebab kedua-duanya sekali? Contoh yang senang tengok orang inilah, dia datang dari kampung ni ngajar. Kerana apa? Kerana Allah ke? Kerana envelope? Itu senang je. Kalau ada semata-mata kerana envelope, ada pahala tak? Tak ada pahala. Tapi kalau tak ada apa-apa, tak ada syarat, dia datang ngajar je, betul, lepas tu bagi yang dia datang Datuk Kadri bagi masuk poket dia. Dapat pahala tak? Dapat. Pahala pun dapat, envelope pun dapat, nyerongin pun nyerongin. Ya. Kalau tak ada envelope,
nyongin juga. Jangan tegur tak nyambung balik macam tak dienduk. Betul balik rumah telefon. Telefon Datuk Kadri ni. Mana tak enduk aku balik. Nah, itu tak dapat pahala lah. Dapat enduk balik. Itu senang. Nak tahu ikhlas tak ikhlasnya. Tapi kalau dia tak jadikan syarat, itu hadiah daripada siapa-siapa lah ya. Saya kadang dapat, malam tadi dapat hadiah. Saya pergi ceramah korban di Batu Karang tau. Hello je salam, dia endok dapat dah. Ada orang lagi tu salam. Bagi. Ada berisi pula salam. Ni apa ni? Ini sedekah ni Nongin lah. Bihun dapat, sedekah dapat, envelope dapat. Lagi apa? Kenyongin dapat. Semata-mata. Itu tak ada riak ya. Dan itu dibenarkan oleh Islam. Tapi kalau bagi syarat kepada Haji Amin, kalau tidak saya datang mesti bagi saya sekian-sekian banyak. Kalau tidak saya tak datang. Itu tak boleh. Itu namanya apa? Itu riak itu ya, bukan kerana Allah. Dah bunyi dah sikit lagi ya. Andai kata didapati sebab agama lebih kuat atau keduanya sebab itu sama-sama kuat atau sama berat, maka tidaklah berpahala. Kalau sama berat tak ada pahala. Kalau berat dunianya daripada akhirat tak ada pahala juga. Tapi kalau sama-sama pun tak ada pahala, berat dunia daripada akhirat pun tak ada pahala. Tapi kalau kebetulan pahala pun dapat, dunia pun dapat Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam, wafatnya 577 sampai 660 Hijrah, hidup yang dia. Pernah ditanya orang tentang kelakuan orang yang bersemayang yang memanjangkan rukun semayangnya kerana manusia. Macam saya cakap sebut tadi lah, sujudnya punya lama orang yang dah mati apa yang dia sujud. Kalau ada rumah macam tak belatur, Allah tak sampai 2 minit sudah salah. Saya mengharapkan jawab apa Syekh Izzuddin tu kata apa? Kalau orang tanya apa itu, saya mengharapkan bahawa tidaklah dihapuskan pahalanya jika perbuatan sekutunya itu, iaitu memanjangkan rukunnya kerana manusia, pada sifat amal itu saja. Tetapi jika sekutunya itu didapati pada asal atau dasar amal, iaitu qasad semayangnya kerana Allah dan kerana manusia, maka teranglah tidak diterima semayangnya. Kalau dia kerana Allah dan kerana manusia, tak terima ya. Tapi kalau dia buat kebetulan ketika itu, dia bukan kerana manusia, dia kerana Allah. Tapi kebetulan dia lama sujudnya, lama panjang bacaannya, sedap punya lagu, itu bukan kerana semata-mata kerana manusia. Itu dapat pahala ya di sisi Allah. Kata dia Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Kemudian akan datang kita baca penunjuknya, dalalahnya, apa pelajaran yang kita dapati daripada hadis yang pertama. Itu akan datang ya. Itu habis hadis yang pertama. Kita baru pergi hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua lagi masyhur ya. Alright, sekian dulu pembacaan kita pada malam ini. Salah silap minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang memberi manfaat. Kalau faham, terimalah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, hadiah dari Allah kefahaman itu. Kalau tak faham, salahkan saya kerana saya gagal memberi faham kepada tuan-tuan dan puan-puan. Itu kelemahan saya ya. Gagal memberi faham kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau faham, itu hadiah dari Allah, terima dengan ikhlas. Alright, sebelum saya tutup, jangan kembunan. Siapa ada nak bangkang? Tak ada siapa nak bangkang. Mana setuju lah. Alright, supaya jangan kemudian saya bagi peluang lagi. Ada siapa-siapa nak tanya? Ya. Macam mana? Itu mudah-mudahan kita haraplah dapat pahala juga ya. Tapi kalau dari segi zahirnya, never put a price on yourself. Jangan letak harga diri. Tapi ada penceramah begitu. Ada begitu. Ada seorang penceramah begitu ya. Kawan saya dulu, bukanlah kawan, benar dia muda benar, tapi dia biasa dengan saya ketika itu. Dia Tok Imam Masjid Tanah Hati, tahu Tanah Hati? Kemerahan.
Dia pernah menjemput seorang ustaz, tu saya sebut nama lah, untuk datang ke Cameron Highland nak bagi ceramah. Sembang dengan ustaz tu, sembang-sembang. Itu dia cerita sendiri dengan saya tu. Sembang. Tak apalah ustaz, kata dia ulama tu. Ustaz ceritalah dengan PA saya. Tahu apa PA? Apa PA apa? Bukan pembantu apa? Personal assistant. Dia pun ceritalah. Telefon tu belum apa-apa lagi dah ditanya daripada ustaz ni. Berapa ribu nak bagi ustaz ni datang ceramah tempat tuan ni? Terus dia letak ni telefon. Tak jawab lagi. Tak sambung lagi dah. Itu je lah. Artinya dia nakkan harga. Ada seorang penceramah dari Kuala Lumpur. Itu juga. Dia ceramah di kawasan ini lah. Tu saya sebut di mana. Korang tahu dah nama siapa orang ni. Dia bagi nama 200 dari Kuala Lumpur di kawasan ini. Okey lah tu. 200 lah. Minyak lepas kan. Minggu depannya datang surat dari pejabat dia. Mengatakan 200 itu tak cukup. Ya, duit minyak pun tak lepas. Padahal 200 tekan 200 duit minyak dari Kuala Lumpur. Mari. Ya. Datang lagi surat. Nakkan 500. Itu harga ya. Itu Allah kata apa? Wala tashtaru. Lagi sambung. Apa? Bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Itu salah tadi ya. Jangan jual ayat-ayat Allah tu dengan harga sedikit. Walaupun dapat satu dunia ni, sikit ke banyak di sisi Allah? Dunia yang dapat ke dia? Sikit ke banyak di sisi Allah? Sikit. Jangan jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Begitu ke? Esok dia jadi ustaz tau. Jaga, jangan letak harga. Berapa nak bagi dia mak? Bagilah. InsyaAllah. Saya dulu nak cerita saya dulu. Mula-mula ngajar tau. Daripada Goping. Saya ngajar di Goping. Ngajar pagi. Ceramah. Mengajar petang bukan pagi. Keluar dari sekolah pukul 4 lebih. Ke 5 lebih. Dan kencing di rumah. Terus pergi Gerik. Terus pergi dari Goping ke Gerik tau. Tapi kuliahnya lepas Isyak lah. Tahu berapa dia bagi dia mak? RM15 dia Goping ke Gerik. RM15 dia bagi dia mak. Saya tak komplain pun. Tak ada pula moncong je ya. Tak ada komplain. Lepas tu mula-mula apa tu lah biasa je RM15 bagi dia main 20 je. Bila ni tak susah khabar dia. Dia dah. Pasal apa manusia dia bukan tak berakal ya? Dia tahu. Dia datang dari jauh. Takkan dia bagi banyak itu. Dia tahu ya. Okey. Itu cerita saja. Itu soalan tadi ya. Lagi? Habis. Dia seorang yang besar pahala. Kenapa? Dalam majlis ilmu yang paling besar pahalanya ialah yang menyoal. As-sa'il. Nombor 2 besarnya ialah al-alim, tok guru. Jadi dia nombor 1 pahalanya, saya nombor 2. Kalah saya malam ni. Dia besar pahalanya. Saya nombor 2. Tapi kalau dia nanya saya jawab, dia nanya saya jawab, Haji Amin nanya saya jawab, Hafiz nanya saya jawab, Qadri nanya saya jawab. Itu sama, semua nanya saya jawab. Siapa besar pahalanya? Siapa besar pahalanya? Saya ada besar pahalanya. Sebab saya suka kalau ada orang nanya, dapat pahala banyak. Ini dia yang besar sekali pahalanya. Saya nombor 2. Yang dengar dapat pahala ke, tapi nombor 3 lah. Dengar soalan dapat pahala tau. Bukan saja orang nanya dapat pahala, orang jawab dapat pahala, orang dengar pun dapat pahala. Ya, majlis ilmu ni tuan-tuan, asal ada je dapat pahala lah. Walaupun dia tak dengar, dia tidur, dia merolong, dia dapat pahala tau. Fizikal dia nak ada, baru dapat pahala. Ada pahala tau. Jadi jangan terpuas hati. Ada je pahala dibagi oleh Tuhan. Allah tu bukan kedekut. Allah tu tak terbatas dia punya nikmat ya. Nikmat Allah tu ada 99% untuk mereka-mereka yang menuntut ilmu, mereka-mereka yang mengajar ilmu, mereka-mereka yang ada dalam majlis ilmu. Alright, sekian dulu aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin.